sejarah peristiwa besar sangat dengan detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para penonton dan para pendengar yang sedang mengikuti siaran live pada pagi ini. Apa khabar semua? Jadi saya nak pantun sikitlah pagi ni, nak mulakan pagi ni dengan pantun. So bersahur tadi makan nasi kerabu. Salam hari Rabu. Nasi kerabu sedap rasanya. Apa khabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan dapat meneruskan hari-hari kita dengan penuh semangat dan produktif. Salam 8 Ramadan saya ucapkan kepada semua dan sekali lagi terima kasih kerana mengikuti siaran live pada pagi ini dan saya mengalu-alukan semua untuk share live ini dan komen pada ruangan yang disediakan. Untuk siri kali ini, topik yang kita akan kupas ialah kekal positif di bulan barakah. Topik ini akan kita kupas bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu seorang yang dikenali dan disegani oleh kita semua. Beliau merupakan pendakwah bebas yang sangat aktif dalam bidangnya. Saya mempersilakan Ustazah Asma Harun. Assalamualaikum Ustazah Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah hari makan, tak boleh tengah hari. Berbuka puasa makan nasi udang galah. Saya Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah Ustazah. Ustazah, kita boleh mulakan siri kita pada hari ini, perkongsian kita pada hari ini. Boleh? Ustazah ready? Boleh. Silalah. Okey. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, Ustazah. Dunia hari ini sangat mencabar dengan silih ganti cabaran, ujian. Dalam kalangan kita ni ada yang diuji dengan kehilangan insan tersayang, kegagalan dalam perhubungan, kehilangan pekerjaan, ujian kesihatan, konflik dengan orang lain serta macam-macam lagi. Jadi ujian-ujian kehidupan ini merentap emosi dan diri kita sehingga kita hilang arah untuk meneruskan langkah. Okey. Jadi Ustazah, berbalik kepada topik tersebut, kekal positif di bulan barakah, mengambil ibrah bulan keberkatan ini, boleh Ustazah kongsikan dengan kami semua, para pendengar dan penonton, bagaimana kita mahu mengekalkan positiviti dan terus cemerlang. Tidak kiralah kita sebagai ibu, bapa, anak, pekerja, pelajar dan lain-lain. Okey, dipersilakan Ustazah. Saya jemput Ustazah. Okey. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekejap ya, kita nak tukar mic IG. Sebab kebaikannya kata, nampak kepenatan muka. Muka nampak penat ya. Kena jauh sikit lah. Memang campur semualah, penat ada, stres ada. Semua nama pun manusia kan. Ujian tu sentiasa ada. Okey, sekejap kita nak tukar mic. Sayang semua sahabat-sahabat. Semalam ada juga yang hadir sama. Sekarang ni IG dah ramai. Kita live serentak IG dengan page. Sekejap Syirah cepat. Sebab katanya IG tak jelas. IG tak jelas. Sampai sekarang. Dia orang duduk komen. Kena kenal pasti, jangan bagi lagi Ustazah mic yang bermasalah. Okey. Dah sama. Okey, kita cubaan suara sekejap. Di IG boleh bagi respon, jelas ke tak jelas, sayang ke tak sayang. Macam tu. Kan, buka puasa cicah budu, I love you. Okey. Sayang. Okey, ada jelas tu. Jadi ada yang bagi respon. Okey, Alhamdulillah, Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah
سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Terlebih dahulu tuan-puan dan dimati Allah sekalian, puan moderator yang saya hormati, pihak penganjur dan semua yang hadir, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu KPJ Healthcare, KPJ University College. Subhanallah, ini adalah KPJ Healthcare University College yang menjadi penganjur kita pada hari ini. Terima kasih kepada pihak moderator, iaitu Sabiha Johan, selaku moderator merangkap kaunselor KPJ UC. Jadi moderator kita ni kaunselor, jadi mungkin nanti puan kaunselor boleh berkongsi ilmu juga dengan kita. Seterusnya yang saya hormati Profesor Emeritus Datuk Dr. Luqman Saim, Profesor Emeritus Datuk Dr. Luqman Saim selaku Naib Chancellor KPJ UC Nilai. Seterusnya Profesor Dr. Zahir Zain, iaitu Timbalan Naib Chancellor. Barisan dekan-dekan dan ketua-ketua jabatan, kaki tangan dan para pelajar KPJ UC College, KPJ ni KPJ UC University College. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang hadir live pada kali ini, sama ada di page KPJ UC ataupun di page Ustazah Asma dan juga sahabat-sahabat di IG semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, ada yang sebut di tempat saya belajar dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita boleh tengok penganjuran yang dibuat oleh KPJUC ini atas dasar ingin mengimarahkan bulan Ramadan, yang menganjurkan majlis ilmu. Kemudian mereka memberi sumbangan pula. Masya Allah, mudah-mudahan KPJUC tetap maju, diberi pertolongan oleh Allah, dilindungi daripada segala mara bahaya, kaki tangan dan seluruhnya, dan kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita hari ini adalah kekal positif di bulan barakah. Kekal positif di bulan barakah. Masya Allah. Bila sebut positif, ia ada sesuatu yang baik. Tapi kalau sekarang semua orang nak negatif, orang tak nak positif. Takut kalau positif. Minta-mintalah negatif. Minta-mintalah negatif. Berdoa supaya negatif. Apa dia? Covid lah. Tak nak positif. Kalau orang tu positif, akan dijauhkan. Kalau tahu positif, macam-macam lah berlaku siasatan. Takut positif. Jadi, itu situasi wabak. Semua orang nak negatif. Negatif, good. Syukur negatif. Doa, ya Allah, biarlah negatif. Subhanallah. Tapi tuan-puan sekalian, walaupun perkara itu nampak negatif, kan? Walaupun perkara itu nampak negatif, barulah kita faham banyak perkara dalam hidup kita yang nampak negatif sebenarnya positif. Walaupun nampak negatif, nampak buruk, nampak teruk, nampak bermasalah, ujian Allah tu kan benda yang positif ataupun negatif secara zahirnya adalah negatif. Takkan kita cakap Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Duit hilang. Berapa? Dalam 4,000 lebih. Emas hilang. Alhamdulillah, ada perkara yang positif berlaku hari ni. Gelap emas hilang. Mana ada? Mesti kita cakap itu negatif. Kan ujian. Tiba-tiba kena langgar. Kena langgar kereta. Alhamdulillah, ada perkara negatif berlaku hari ni. Subhanallah, memang sinonimnya kalau ujian, kalau musibah negatif. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka. Boleh jadi apa yang kamu benci. Boleh jadi apa yang menyedihkanmu, yang melukakanmu, yang mendukacitakanmu. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu
takrahu ni benci, yang kamu tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ia amat baik bagimu. Ia sangat baik. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu suka, kamu nak. Kalau bisnes tu nak maju je. Siapa yang mengharapkan bankrupt, tapi Allah uji bankrupt. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, tetapi ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah yang menyebutkan begini, apa yang kamu tidak suka tapi ditakdirkan juga untuk kamu, ia amat baik. Dan apa yang kamu nak sangat itu, tapi Allah tak izinkan, kerana ia amat buruk. Kamu tak tahu apa-apa. Dan siapa kita untuk mempertikaikan, ya Allah, aku tahu apa yang terbaik untuk diriku, ya Allah, yang terbaiknya sekian, sekian, sekian. Semua elok-elok belaka lah. Ya Allah, ujian ini tak baik bagiku, ya Allah, akhirnya aku jadi macam ni, jadi menangis, jadi sedih, jadi down. Tapi rupanya daripada down itu, subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian, daripada down itu kita belajar bagaimana untuk bangkit. Daripada down itu kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Kita jadi manusia lebih berhati-hati setelah kita berjumpa dengan ramai orang yang mengkhianati. Kita menjadi manusia lebih bijak bila kita dah tahu ini salah, kalau buat macam ni, ini result dia, buat macam ni result dia. Tuan-puan sekalian, sebagai manusia, kita lebih belajar banyak daripada kesilapan, daripada kebetulan. Kita lebih banyak belajar daripada silapnya kita daripada betulnya kita. Sebab bila kita pernah buat silap, lalu kita nampak resultnya macam mana, dan kita tahu sakitnya result hasil pada kesilapan, maka kita akan tidak mengulangi sebab kita tahu. Tapi kalau teori saja, okay, tak boleh buat macam ni, nanti result macam ni, teori saja, belum tentu kita kuat untuk tidak melakukan kesilapan tersebut. Sebab itu dalam kehidupan kita, Masya Allah, kita lebih banyak belajar. Belajar apa tuan-puan sekalian? Lebih banyak belajar daripada kesilapan, tetapi daripada kesilapan kita lakukan perubahan. Berbanding betulnya kita, sebab kadang-kadang dalam kita rasa kita betul, mungkin kita ada buat kesilapan. Jadi sombong, jadi angkuh, jadi lama tak menangis dengan Allah, mengadu dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah kekal positif. Macam mana kita nak jadi orang yang positif? Tanpa dimati Allah sekalian. Kalau dalam situasi yang positif, memang senanglah positif. Okay, hai, okay, good. Semuanya okay. Dalam keadaan situasi yang okay, memang kita boleh positif, tuan-puan sekalian. Tapi tajuk kita bagaimana nak kekal positif walaupun dalam negatif. Kita dapat lihat ada orang dia disahkan positif COVID. Tapi bagaimana dia hadapi ujian itu dengan sabar, dengan bersangka baik, tak menyalahkan orang yang membuatkan dia berjangkit. Dia terus melihat yang memberi ujian ini bukan orang yang datang ziarah ke rumah dia yang positif tu, akhirnya dia positif. Tapi dia melihat ujian ini, inna lillah, ini datangnya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka dia tidak terlalu membenci dan memarahi orang yang menjadi asbab. Sebab manusia itu asbab saja. Allah takdirkan dia datang, dia pula ada positif, kemudian berjangkit pula kita dengan anak-anak. Tapi tetap melihat pemberi ujian adalah Allah. Manusia adalah perantaraan. Lalu mungkin kita marah sikit, mungkin kita kesal. Mungkin kita kata kenapa kamu datang juga, kamu dah tahu kan, kamu ada risiko sekian-sekian, kenapa? Mungkin mula-mula. Tetapi bagi orang yang beriman, dia cepat positif. Lepas tu dia sedar ini datang daripada Allah. Kemudian mungkin dia minta maaf balik. Masya Allah. Ada binatang dalam ni. Kekal positif. Boleh kekal positif tak? Dia macam anak. Nampak tak? Dia punya belalai keluar. Sini dek. Sini. Aduh, Ustazah tak boleh nak khusyuk nampak. Dia sebenarnya kan tahu tak apa? Anak lipas. Dia keluar belalai. Tiba-tiba saya tengah live, dia keluarkan belalai dia tu kan. Saja nak tunjuk. Tak apalah, dia dah masuk balik. Anak lipas macam besar ni. Saya sesungguh dia ada dua keluar. Mungkin dia pun nak tengok live kan. Okey. Jadi saja dia ni. Nanti kalau dia keluar balik Ustazah ni. Okey, saya memang penakut sangat lipas. Tapi anak lipas okey sikit kot. Kan sebab dia baby cute kan. Okey, subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Sahabat yang dimati Allah sekalian, Masya Allah.
Sekarang kita nak pergi kepada beberapa perkara bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Ramadan yang mana diuji para sahabat, diperintahkan Allah untuk berjihad di bulan Ramadan, untuk berperang di bulan Ramadan, tapi para sahabat tetap kekal positif. Masya Allah. Banyak peristiwa penting di dalam Islam berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab kita tahu bulan ini bulan barakah. Bulan ini Allah turunkan rahmat. Bulan ini Allah makbulkan doa dan hajat. Bulan ini Allah bebaskan manusia daripada api neraka. Bulan ini Allah pilih manusia di kalangan hambanya untuk masuk syurga. Bulan ini Allah nak bersihkan hamba-hambanya daripada dosa. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu kalau siapa yang sedang ketika ini cuba kata, siapa yang sedang mengharap bertemu jodoh pada tahun ini contohnya. Ataupun ya Allah yang belum bernikah mengharapkan jodoh, siapa? Cuba angkat tangan. Angkat tangan semua, angkat tangan, angkat tangan. Dalam bilik ni tiga-tiga orang angkat tangan. Sebab staff saya tiga-tiga kat dalam bilik ni semuanya bujang lagi. Memang ramai sangat calon bujang. Tiga-tiga angkat tangan. Masya Allah. Kadang-kadang saya tanya, memang kamu nak, kamu berkeinginan Allah kurniakan suami. Tapi adakah kamu keinginan yang kuat itu disusuli dengan doa yang kuat? Adakah kamu konsisten setiap kali sujud kan dalam hati doa ya Allah berilah suami yang soleh? Adakah konsisten tuan-puan sekalian lepas kali solat ya Allah temukanlah aku jodoh yang soleh ya Allah pada tahun ini ya Allah. Tahun 2021 ya Allah. Tahun depan dah tua sangat ya Allah. Ya Allah temukanlah ya Allah. Allahu akbar. Minta sungguh-sungguh, gelak dia orang. Minta sungguh-sungguh ya Allah, tahun depan dah 30, tahun ni 29 ya Allah, tak nak lama 30. Bolehkah kita mengadu macam tu dengan Allah? Ada yang jawab, ramai saya insyaAllah. Yang jawab saya ni kan, wah staf Ustazah, oh Ahmad Azwan, wah Ustazah, nak tengok ke staf saya? Comel-comel, Masya Allah, baik-baik, soleha. Staf muslimat. Kalau betul ada yang nak mencari jodoh, lepas tu Ustazah, ada tak cadangan Ustazah? Boleh hubungi PM saya. Serius, saya serius ni. Saya dah berapa orang dah saya jadi orang tengah jodohkan. Kan? Saya takkan tipunya. Akhlaknya baik, orangnya baik, soleha. InsyaAllah bahagia dunia akhirat. InsyaAllah amin. Kalau sampai tengah cari jodoh lelaki kan, bukan syarat kaya. Nak cari jodoh ni bukan syarat kaya. Kalau saya yang paling utama bertanggungjawab, jaga solat, kan, lepas tu rajin, sebab orang rajin dia takkan jatuh miskin. Rajin kuat berusaha. Walaupun dalam keadaan situasi sekarang, tapi orang rajin mesti tak akan miskin, tak akan apa-apa. Sebab Allah akan berikan kepada siapa yang berusaha, itu janji Allah. Allah tak pernah putus asa dan sebagainya. Masya Allah. Jadi nampak tak tu? Maksudnya kalau nikah dengan staff saya, dia macam menantu saya tau. Sebab staff-staff ni macam adik dan anak saya. Jadi dapat mak mertua macam ni kena beringat sikit lah. Kan hari-hari kena dengar ceramah nanti. Masya Allah. Sebab dia orang ni tahan ceramah saya. Subhanallah. Oh ada yang kata tips rajin. Oh Ahmad Azwan ni saya berminat. Dia juga yang komen. Wow Ustazah. Lepas tu sebab Ustazah kata peti rajin. Jadi mula dia tanya Ustazah macam mana dia rajin. Okey. Tips rajin doa. Sahabat sekalian, ini doa amalan saya. Mungkin sebab tu kot kan, orang kadang komen, Ustazah ni rajin sungguh lah. Lepas tu saya daripada kecil rajin. Ni sesi perasan sikit ya, sesi perasan. Tapi nak kaitkan dengan tajuk. Saya rajin tuan-puan sekalian. Ini nak kata up diri ke lah? InsyaAllah bukan up diri. Tapi saya bukan golongan yang pemalas lah, bukan yang malas. Malas ada beberapa ketika malas sedunia. Masuk malas sedunia tu kan, semua benda tak nak buat lah, malas. Tapi jaranglah berlaku, jarang. Sebab tak boleh nak layan pun diri yang malas sebab kerja banyak. Saya beramal dengan doa ni daripada sekolah menengah, seawal maksudnya sekolah menengah ke sekolah dah beramal, sekolah menengah lah daripada tingkatan 1. Sampailah tua sekarang ni saya beramal dengan doa ni. Dan saya rasa doa ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sebab duk minta hari-hari dengan Allah, Allah bagi tuan-puan sekalian, Allah bagi. Masya Allah, Allah bagi. Siapa nak kekal positif, wajib beramal doa ni. Siapa nak doa ni, wajib share perkongsian ni. Macam tu lah. Boleh share? Sekarang ni berapa orang yang hadir? 1.6. Kalau 1.6 share, boleh tarik 1.6 lagi, ada 3,000 lebih.
Supaya lebih ramai yang boleh dapat ilmu ni. Walaupun Ustazah dah share banyak kali dah doa ni tuan-puan sekalian. Tapi kita kan manusia, suka lupa. Yang tak lupa berapa perkara je. Makan tak lupa. Tak ada orang lepas 2 hari, saya terlupa lah nak makan. Tak ada. Yang tu memang pandai sendiri. Kan? Saya terlupa lah nak mandi lepas seminggu. Tak ada. Yang tu memang tak lupa. Kan? Benda-benda yang tertentu tu kita tak akan lupa. Allah buat fitrah macam tu. Tapi siapa yang jadikan doa sebagai satu makanan rohani dia tak akan lupa. Masalah kita ni, kita duk pergi makan pada makanan perut, makanan fizikal. Tapi makanan rohani, kita jadikan benda tu sebagai satu sampingan. Sebab itu kita mudah lemak. Doa apa? Cari. Apa doa? Dah boleh agak doa apa kan? Masya Allah. Subhanallah. Saya tengok ada satu-satu tak berhenti minta derma, sedekah, tempat tidur rezeki anak. Saya mohon yang selalu komen di IG ulang-ulang minta derma, tempat zikir anak tu, tolong PM kami, tolong DM. Nanti kami hubungi. Sebab bila asyik komen tu dia mengganggu orang lain juga. Saya harap DM, nanti kami bantu. Kami akan buat siasatan sikit, kita akan hubungi, kita akan tengok betul atau tidak. Subhanallah. Jadi sebab kita akan bantu sebab kita ada NGO kita. Okey, boleh ya? Saya harap boleh tuan yang duduk komen minta menangis-nangis minta duit dan sebagainya tu tolong berhenti. Kita hormati majlis ilmu, DM kami akan santuni. Nanti cari ya nama tu. Nanti DM sebab nama dia naik banyak kali. Okey, minta maaf mengganggu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Doa, siapa yang nak tip nak doa ini Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini janji Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kita, bahawasanya Allah berfirman, inni qarib, aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi menyebutkan firman Allah dalam hadis Qudsi. Kedekatan aku dengan hamba-Ku lebih dekat daripada dirinya, daripada urat marikh. Kita ni ada urat marikh tuan-puan sekalian. Urat marikh ni kalau kita sembelih binatang, kita kena putuskan urat marikh tu. Urat marikh ni kita mudah faham nadi utama, di leher. Sebab apa? Sebab urat leher kita ni adalah tempat nyawa kita. Kan kita ada lagi nadi-nadi lain. Nadi ada juga di tangan, ada juga di kaki, ada lagi kawasan-kawasan nadi yang lain. Tapi kalau kita potong tangan, boleh hidup lagi tak? Boleh. Potong kaki, boleh hidup. Tuan-puan sekalian. Potong sampai sini pun boleh hidup lagi. Tapi kalau urat leher ni terputus terus, memang tak boleh selamatkan dah. Kalau terputus tinggal sikit lagi mungkin boleh sambung. Tapi kalau terputus terus, matilah jawapannya. Sebab apa? Bila urat nadi paling utama ini dipotong, darah akan memancut keluar tanpa henti sebagaimana kita tengok kenapa binatang disembelih di bahagian leher. Lepas tu ayam tu mengelupuh-gelupuh, keluarlah darah memancut-mancut. Semua darah keluar. Jadi memang tak boleh nak survive lah. Soalannya Allah kata, kedekatan aku dengan hamba-Ku lebih dekat daripada hamba-Ku dengan urat marahnya, maksudnya dengan nyawanya. Sebab tuan-puan sekalian, sekarang ni kita dengan nyawa macam ni bersatu. Kita dengan nyawa bersatu. Keluar je nyawa, tak ada guna dah. Wajah yakin dah tak ada guna, kemasyhuran, ilmu semua tak ada, tak boleh nak guna langsung, nak angkat jari pun tak boleh, kita akan ditanam bawah tanah. Hakikat diri kita, nyawa, sebab ada nyawa. Lepas saya mati, orang tak sebut dah nama saya. Ustazah Asma, orang panggil saya jenazah dah. Arwah dah, nama saya pun tak disebut. Arwah dah mandi belum tu? Tak ada dah sebut, Ustazah Asma dah mandi belum? Tak ada. Arwah dah dikapankan, arwah dah ditanam, jenazah dah ditanam, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Nama kita masih ada nilai, percakapan kita masih ada nilai sekarang. Apa yang kita buat sekarang masih ada nilai kerana ada nyawa. Jadi bila Allah berfirman, apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah bahawasanya, inni qarib, aku sangat dekat. Ini sesungguhnya, qarib, aku sangat dekat dengannya. Aku sangat dekat dengan hamba-Ku.
Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti akan memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Subhanallah. Tapi Allah bagi syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka taatilah perintahku dan tinggalkanlah laranganku dan beriman yakinlah denganku. Jadi sekarang kita cakap, Ustazah saya dah minta tapi kenapa tak dapat? Mungkin ada lagi perintah Allah belum kamu buat. Jangan pertikaikan adakah Allah lemah untuk makbulkan doa kita. Adakah Allah miss doa kita sebab ramai sangat kok Ustazah. Bulan Ramadan macam-macam manusia juta-juta minta. Mungkin giliran saya belum sampai. Mungkin Allah tak terlihat. Allah tak terpandang kot. Mungkin Allah, saya ni siapa orang nak pandang ke? Tuan-puan di mata Allah sekalian. Untuk dipandang oleh Allah bukan perlukan jawatan tinggi, bukan perlu pengajian yang tinggi, bukan sekian-sekian. Untuk dipandang oleh Allah saat kita meminta dengan Allah, meminta dengan hati. Sebab Allah memandang hati. Jangan tanya kenapa Allah, tanya kenapa doa kita tak makbul itu. Soalan itu ditanya pada diri sendiri. Subhanallah, sebab Allah bagi syarat. Sebab Allah kata, aku pasti makbulkan permintaan hamba-Ku idza da'an apabila dia meminta. Dan Allah sambung ayat tu tuan-puan sekalian. Falyastajibu li, maka taatilah perintahku. Syarat pertama, taati semua perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman ataupun yakin dan percaya denganku. Kan ramai mana orang berdoa, ya Allah, jadikanlah suami aku ini suami yang soleh. Lepas tu dia jeling tengok suami dia. Ada harapan ke? Hati cakap dalam hati. Ada harapan ke dia ni nak berubah? Ya Allah, jadikanlah anakku ni anak yang soleh. Itu masa doa. Di luar doa, jangan haraplah kau nak berubah. Luar doa. Masa doa, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, ya Allah. Minta dengan Allah. Tapi yang sebenar masa doa ke di luar doa? Bila anak tu, kau ni tak habis-habis nyakitkan hati mak ya. Memang tak haraplah kau ni tak macam anak. Yang sebenar yang tu. Yang daripada hati yang tu. Masa doa tu takut tak sebenar-benarnya. Subhanallah tuan-puan di mata Allah sekalian. Saya jumpa ramai orang, dia ubah cara berdoa. Dan berdoa dengan yakin bahawasanya Allah akan makbulkan. Dia doa dengan bersangka baik bahawasanya tak mustahil apa yang dia minta ini boleh diizinkan Allah. Tanpa dia rasa ragu sedikit pun dengan Allah. Dan dia selalu memuji Allah, dia mentaati perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Kata Ustazah, saya berdoa berapa tahun. Dan saya tertanya kenapa doa saya tak makbul. Akhirnya saya jumpa jawapan. Tak makbul bukan kerana Allah enggan. Bukan kerana Allah sombong. Bukan kerana Allah berpaling daripada saya. Tetapi rupanya yang sombong adalah saya. Yang berpaling daripada Allah adalah saya. Yang berdusta dengan Allah adalah saya. Saya cakap saya cintakan Allah. Tetapi perbuatan harian saya menunjukkan saya tidak mencintai Allah. Mustahil kalau seseorang tu dia kata, kan, dia kata dekat pasangan dia, I love you, I love you, I love you so much, I love you, 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 I love you. Zikir dia I love you lah. Pagi sampai petang, I love you, honey, I love you so much, I need you, I want you. I always need you. I can't live without you. I cannot fly without wing and you are my wing. Macam-macam nak. Pagi sampai petang tu lah zikir dia. I love you, I love you, I love you, I love you. Lepas tu, siang, I love you. Malam, sepak terajang. I love you honey, I'm sorry. Sepak terajang, I love you. Lepas tu tak bagi nafkah. Lepas tu, akhirnya isteri tanya, bang, betul ke saya? Yes, I love you. Kenapa pukul saya? But I love you. Because I love you. Macam tu kan. Kenapa tak bagi saya nafkah semua? I love you, don't worry. Yang penting hati saya, I love you. Sampai satu ketika kata, kamu dusta. Kalau kamu betul saya, kamu tak akan pukul saya. Kamu dusta. Kalau kamu betul saya, kamu tak akan menyakiti saya. Selama ni kita kata, ya Allah, aku rindu kepadamu. Ya Allah, aku sayang Rasulullah. Benar ke dusta? Kalau benar sayang Rasulullah, kita akan korbankan hawa nafsu kita. Kita akan tutup aurat dengan baik. Kita akan jaga solat. Sebab apa? Syarat bertemu dengan Rasulullah mesti masuk syurga. Sebab Rasulullah ada di syurga. Mesti kita sanggup buat apa saja. Demi cinta kita sanggup berkorbankan. Tolak tepi keinginan kita, tolak tepi nafsu kita, tolak tepi cita-cita kita. Kan cita-cita yang bercanggah dengan syariat. Subhanallah. Sebab kata-kata cinta, kata-kata sayang, kata-kata kita ni sekian perlu dibuktikan.
Laisal imanu bitamani. Iman itu bukan omongan kosong. Walakin ma wukira fi qalbi wa sadaqahu amaluhu. Tetapi ia dibuktikan, dia diikrarkan dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita kata, ya saya beriman bahawa syurga itu benar. Dan saya beriman bahawa neraka itu benar. Tetapi ramai mana yang mengakui bahawa neraka itu benar. Ya saya percaya neraka itu wujud. Subhanallah. Neraka itu wujud, saya percaya. Tapi ramai mana yang masih melakukan perkara-perkara yang menuju ke neraka. Sebab itu kita bimbang, kita ni berdusta dalam mengatakan cinta kepada Allah. Berdusta kata nak syurga tapi kita sedang melalui jalan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Jadi saya semua nak suruh kita faham satu perkara secara ringkas walaupun macam dah panjang. Jangan bertanya kenapa doa kita nak makbul. Soalan itu kena tanya pada diri, cek. Mesti ada sebab doa kita belum makbul. Ada lagi larangan Allah kita langgar. Ada lagi perintah Allah kita tak buat. Dan kita kurang yakin dengan Allah. Kita kurang yakin. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya pernah hutang banyak. Saya nak share ni ilmu ni. Saya hutang banyak. Ratus ribu. Banyaknya hutang Ustazah. Ya, ratus ribu saya berhutang. Tuan-puan sekalian. Banyak hutang. Terduduk. Rasa macam hidup tak berkat. Rasa pergi sana pergi sini tak senang walaupun boleh bayar tapi rasa macam itu sebab saya tu lady kertas bang banyaknya hutang kita bang ya Allah. Satu hari saya jumpa dengan seorang guru. Saya kata banyak hutang, ada tak tip banyak hutang? Ada tak amalan-amalan boleh nak bebas hutang? Dan saya tak pernah, sebelum tu saya tak pernah ditegur macam tu. Kemudian guru ni kata, Ustazah buat hutang kenapa? Hutang tu apa? Cuba saya jawab jujur. Keperluan ke kehendak? Hutang apa? Saya senaikanlah hutang tu, hutang ni lah. Ada hutang rumah, hutang kereta, hutang personal loan, hutang macam-macam. Ni cerita berapa? 5 tahun lepas macam tu lah kan. Lepas tu dia kata, Ustazah buat hutang kenapa? Lepas tu saya senyap. Lepas tu dia kata, Ustazah buat hutang kerana tamak. Betul tak Ustazah? Betul tak kerana tamak? Sebab orang yang paling kaya adalah orang yang hidupnya tak berhutang walaupun nampak miskin. Walaupun duduk dalam rumah yang biasa, kereta biasa, tak ada kereta, ada motor je, walaupun makan biasa-biasa, baju, itulah ulang. Dalam tempoh 1 tahun lama yang sama je. Nampak dia macam miskin kan Ustazah sebab tak nak beli, tak ada rumah yang selesa, tak ada kereta selesa, tak ada kereta pun. Tapi itu sebenar-benar orang kaya. Sebab orang kaya takkan berhutang. Kan? Walaupun ada rumah besar, kereta besar ada ni, tapi berhutang. Maksudnya orang berhutang ni orang tak ada duit. Tapi tak sedar diri. Orang kaya sebenar, orang tak hidup, dia tak ada hutang. Itu orang kaya yang sebenar. Orang yang kaya sebenar, kaya jiwa, kaya jiwa. Dia bebas daripada terikat dengan sasaran-sasaran yang dia nak kejar. Lepas tu saya kata betul, saya dah mula menangis betul. Sebab saya tamak. Lepas tu dia kata, Ustazah, hutang ni ada beberapa. Ada waktu kita berhutang harus, ada waktu kita berhutang wajib. Kalau tak berhutang, tak dapat makan, wajib berhutang. Ada ketika makruh Allah tak suka. Ada ketika haram kita berhutang. Kita berhutang untuk sesuatu yang kehendak bukan keperluan. Dan kita tahu kita tak mampu nak bayar, haram kita berhutang. Jadi ramai mana manusia hari ini berhutang. Dalam keadaan dia berdosa melakukan hutang tersebut. Dan dia di kalangan orang yang tamak dan orang yang membazir. Allahu Akbar. Saya terduduk masa tu, saya kata, Ya Allah, tak terfikir Ya Allah. Apa yang patut saya buat? Dia kata, Ustazah nak tutup hutang sebab nak hidup lebih senang. Ataupun nak tutup hutang, nak tambah hutang, ataupun tutup hutang sebab rasa berdosa dengan Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hutang itu seperti tali yang membelenggu lehermu. Yang mana kamu ni macam binatang, ada tali duduk ni, pergi mana-mana kena tarik. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW bersabda, kan ketika itu adalah seorang sahabat, ada jenazah datang, Rasulullah tanya, adakah dia ada hutang? Rasul ada jawab, ya dia ada hutang. Adakah dia ada harta untuk bayar hutang? Ada ya Rasulullah. Rasulullah pun mandikan jenazah, Rasulullah pun solatkan jenazah dia. Kemudian datang pula tuan-tuan dan mati Allah sekalian, jenazah yang lain. Rasulullah bertanya soal yang sama. Adakah dia ada hutang? Ya, ya Rasulullah. Adakah dia ada harta untuk membayar hutangnya?
Tak ada ya Rasulullah, dia tak ada tinggalkan harta. Dan Rasul enggan menyolatkan jenazahnya. Ini kisah yang benar riwayat yang sahih. Rasul enggan menyolatkan jenazahnya, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Kemudian, Masya Allah, salah seorang sahabat pun berkata, ya Rasulullah, aku akan membayar hutangnya. Kemudian Rasul pun menyolatkan jenazah. Dan Rasul bersabda, sesungguhnya, subhanallah, semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan Allah kecuali hutang. Nak katanya orang mati syahid pun kalau ada hutang tidak akan dimaafkan, tidak akan diampunkan Allah kalau dia tak bayar hutang. Kalau ada waris tak bayar hutang. Dosa-dosa lain Allah akan ampunkan orang yang mati syahid di medan perang. Subhanallah, terbunuh dan mati syahid. Tapi kalau hutang tak. Dan yang menghalang masuk syurga ramainya disebabkan hutang. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, kita ni takut hutang dengan manusia je. Kalau dengan bank kita buat biasa je. Kan sebab tak adalah bila nampak Maybank, bang jangan lalu kot Maybank. Kenapa? Malu. Hutang banyak ke Maybank? Kita takkan rasa malu hutang bank tu, hutang bank ni. Tapi hakikatnya ia tetap hutang yang membelenggu diri kita, merampas ketenangan hidup kita. Hilangkan barakah hidup kita. Yang kita malu kalau berhutang dengan orang, nampak orang tu lalu sini, kita pun ambil jalan lain. Sebab tak nak bertembung, takut ditagih. Tapi saya ni nak bagi solution ni tuan-puan sekalian. Saya bukan nak beban-beban, tuan-puan nangis-nangis, stres-stres. Tak. Okey. Kemudian, Masya Allah, guru ni kata, Ustazah buat solat taubat. Solat taubat sungguh-sungguh. Sebab solat taubat ni memang ada sunnah Nabi, ada dalil yang sahih. Cuba cari buat solat sunat taubat. Sebab dia ada dalil dia. Dia bukan solat sunat yang ditambah tak. Solat sunat taubat tu ada. Dia kata yang pertama Ustazah buat solat taubat. Dan kena ikhlas sungguh bertaubat dan akui depan Allah bahawa sebenarnya kita lalai, kita leka, kita tamak buat hutang. Minta ampun dulu dengan Allah. Sebab bak harta, bak duit ni semua rezeki Allah. Allah yang razak. Allah yang ghani, yang muni, Allah yang malik, yang memiliki semuanya. Kita sedang menzalimi diri kita Ustazah. Hutang-hutang yang banyak ni, kita sedang zalim diri kita sendiri. Kita bebankan diri kita sendiri, kita rosakkan diri kita, kita rampas ketenangan. Walaupun hidup mewah, hidup selesa dan sebagainya. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia kata, Ustazah buat solat taubat. Okey, ini hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Ma min abdin yuznibu zamban fayuhsinu tuhur. Nabi kata tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa. Lalu dia memperelokkan dalam bersuci, maksudnya dia pergi ambil wuduk. Dan kemudiannya bangun lalu mengerjakan solat 2 rakaat dan memohon keampunan kepada Allah. Melainkan Allah akan mengampunkan dosanya. Masya Allah. Itulah antara hadis Nabi berkenaan dengan solat taubat. Okey. Maksudnya itu adalah suruhan Nabi. Nabi menggalakkan kita bila buat dosa, ambil wuduk dan solat sunat 2 rakaat. Dan masa sujud terakhir itu kita boleh ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta. Semua tu dalam erti kata perkataan la ilaha illa anta. Tiada tempat bergantung, tiada tempat mengadu, tiada sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat kita meminta pertolongan. La ilaha illa anta, kecualimu ya Allah. Subhanaka inni, maha sucimu ya Allah. Inni sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin. Aku di kalangan orang-orang yang zalim. Bukan maksud kita pukul orang itu baru zalim. Zalim yang lebih berat adalah menzalimi diri sendiri. Kita menzalimi diri sendiri. Kita mencapakkan diri kita kepada kebinasan. Itu zalim yang paling berat. Sebelum kita zalim orang lain, kita zalim diri sendiri. Kalau kita ambil lah satu kayu, kita pukul. Mungkin orang kata, kenapa kau zalim diri kau sendiri? Aku buat salah, pukul. Tapi sebab kita tak buat macam tu, kita tak rasa kita menzalimi diri sendiri. Tidak ada lebih teruk daripada kita bebankan diri kita dengan hutang, kita bebankan kita dengan dosa. Itu semua menzalimi diri. Sebab itu ayat tu, itu adalah doa siapa? Doa Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Sesungguhnya maha sucimu. Sesungguhnya aku melakukan kezaliman. Ya Allah subhanallah. Ya, banyak maksud. Ahmad Azwan kata banyak maksud rupanya. Ya, la ilaha. Maksud dia tiada sembahan. La ilaha juga tiada Tuhan. La ilaha juga Tuhan Allah tiada sembahan. Apakah bukan sebut peranan.
Tuhan, apa yang mampu Tuhan buat? Kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan ini merangkumi apa? Dialah beri rezeki, dialah beri pertolongan, dialah yang beri bantuan, dialah beri kita sihat bila sakit. Dialah yang maha mendengar, dia maha melihat. Sebab itu bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, ia juga mau masuk tiada tempat mengadu, tiada yang lebih mendengar, tiada yang lebih memahami. La ilaha illa anta. Dan aku ini ya Allah banyak lakukan kezaliman. Guru saya ni kata, Ustazah, minta ampun dengan Allah di atas dosa kita buat hutang banyak. Kemudian meminta dengan Allah, dengan doa, subhanallah, kemudian dikongsi. Dan ni yang saya nak kongsi tuan-tuan sekalian. Sekarang mungkin ada orang kata, down, ya Allah sedihnya Ustazah baru tahu punya hutang ni ada juga peringkat dosa, ada peringkat makruh, ada harus, ada wajib kan, ada sunat. Jadi saya rasa saya ni dah berhutang dan kadang haram. Saya rasa ni Ustazah macam mana nak buat ni? Okey, salat taubat, akui dosa kita, kena kekal positif kan, tajuk kita kekal positif di bulan Ramadan. Baca satu doa daripada hadis Nabi SAW. Boleh cari dalam Al-Maqsurat. Boleh cari dalam Al-Maqsurat, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Doa ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cari dalam Maqsurat, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Ini hadis riwayat Abu Daud, hadis Nabi SAW. Sebelum saya baca hadis tu, saya nak cerita dulu supaya kita rasa memang doa ni ada kaitan dengan kita. Tadi kan Izzuan tanya, macam mana nak jadi rajin? Doa ni juga. Siapa yang tanya, Ustazah orang suka bully saya, doa ni juga. Ustazah saya banyak hutang, Ustazah saya baru lepas buang kerja, doa ni juga. Ustazah saya tak tahulah kenapa hidup saya ni macam malas sangat. Doa ni juga. Ustazah saya ni penakut, saya tak tahulah. Interview takut itu, takut nak cuba benda yang baru, takut nak berniaga, takut. Doa ni juga. Ustazah saya ni hati tisu lah, mudah koyak. Orang kata gini-gini dah sedih, dah lemah semangat. Macam mana Ustazah? Doa ni juga. Ustazah doa apa tu? Semua ada dalam tu. Ya, semua ada. Ada 8 perkara yang penting dalam hidup kita ada dalam satu doa. Dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Okey, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah masuk masjid. Rasulullah masuk masjid, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah. Abu Umamah duduk dalam masjid. Sedang duduk di sana, beliau bertanya. Kemudian Nabi tanya. Nabi tengok Abu Umamah duduk dalam masjid, duduk termenung. Kemudian Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan luar waktu solat? Masya Allah. Maksudnya sekarang ni Abu Umamah duduk dalam masjid luar waktu solat. Luar waktu salat. Kalau dia duduk masa waktu zuhur, Nabi tak tanya. Kalau duduk waktu isyak tak tanya sebab nak solat. Sekarang duduk di masjid ni bukan waktu solat. Kenapa Abu Umamah kamu duduk ni? Nabi tanya. Masya Allah. Siapa nak cari hadis ni boleh cari dalam page Mufti Wilayah Persekutuan. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Lalu Abu Umamah menjawab, Ya Rasulullah, duka cita, aku sedang bersedih, aku tengah ada masalah, aku tengah sedih, aku tengah susah hati ya Rasulullah. Dan hutang menyelubungiku wahai Rasulullah. Nabi kata, Abu Umamah kata, aku banyak hutang aku menyelubungi. Maksudnya keliling pinggang, bahasa kita hutang keliling pinggang. Dan hutang menyelubungiku ya Rasulullah. Ni saya nak baca doa ni, Masya Allah. Lalu Abu Umamah menjawab begitu, Rasulullah menjawab. Lalu Rasulullah pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa, jika kamu membacanya, Allah akan melansaikan hutangmu. Abu Umamah menjawab, sudah tentu. Nabi kata, wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan satu doa? Dan jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan duka cita kesedihanmu dan Allah akan melansaikan hutangmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah melansaikan hutang. Sebab itu guru saya kata, Ustazah taubat banyak-banyak dengan Allah, dengan hati mengakui bahawa kita buat dosa, buat hutang semua sekian-sekian. Kemudian minta dengan Allah dengan doa yang Nabi ajarkan ni. Sebab apa? Kita kalau ikut logik akal kita tak mampu nak bayar hutang tu, tak mampu.
Betul tak Ustazah ada idea macam mana Ustazah nak bayar? Macam mana ni? Tak ada, saya memang tak ada, saya ada mutu. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah akan berikan pertolongan, tapi Ustazah kena ikhlas sungguh-sungguh dan sebagainya. Sebab apa? Itu janji Rasulullah. Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu doa jika kamu membacanya? Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melansaikan hutangmu. Abu Umamah menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini. Nabi memerintahkan dan menyuruh supaya kita membaca doa ini pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pagi pukul berapa? Start daripada waktu subuh sampai sebelum zuhur. Petang pula start daripada asar sampailah ke isyak, itu termasuk petang lah tu. Maksudnya bacalah di awal hari dan bacalah di penutup hari. Apa doanya? Boleh ikut saya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Aku mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Daripada kedukaan dan kesedihan. Daripada sedih dan juga rasa lemah. Minal hammi wal hazan. Daripada rasa sedih, duka cita, mudah sentap, koyak, rabak. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Daripada sifat lemah semangat. Mula-mula je semangat. Okay, kita nak buat bisnes ni. Okay, ni tengah-tengah susah sikit bisnes dah lemah semangat. Bila orang kata-kata dah lemah semangat. Kita tak nak ni penyakit lemah semangat. Dan aku mau perlindungan daripadamu ya Allah, daripada rasa malas. Rasa betul-betul malas. Mohon perlindungan daripada Allah. Sebab malas ni hasutan syaitan. Yang boleh membantu kita adalah Allah. Allahu Akbar. Dan juga hawa nafsu kita memang sukalah malas. Aku berlindung kepada engkau daripada sifat pengecut dan bakhil. Minal jubni wal bukhl. Sifat penakut, pengecut dan juga bakhil. Kedekut, tuan-puan dimati Allah sekalian, ada hadis Nabi SAW. Orang yang kedekut itu, Nabi kata, jauh dia daripada Allah, jauh dia daripada syurga dan dekat ia daripada neraka. Nabi sebut begini, orang yang kedekut, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada syurga, jauh dia daripada manusia. Manusia pun tak suka, dia pun orang tak suka dekat, dan dekat ia dengan neraka. Dan pemurah itu Nabi kata, orang yang pemurah, dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan syurga, dia dekat dengan manusia, dia jauh daripada neraka. Sebab itu bahaya ya penyakit kedekut, bakhil semua ni. Mohon permintaan, mohon mengadu dengan Allah pada sifat pengecut dan juga bakhil. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bebanan hutang dan juga penindasan manusia. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dimati Allah sekalian, bagaimana kita nak kekal positif sama ada bulan Ramadan ataupun mana-mana bulan, siang ke malam ke, bukan syarat tak ada ujian. Dan saya perhatikan ramai orang yang datang mengadu-ngadu masalah, dia tak kuat dari segi apa? Rohani, bukan mental, rohani tak kuat. Doa. Saya akan tanya, puan-puan beramal tak dengan doa ni? Doa yang mana? Kadang-kadang Ustazah, saya kata puan, kalau puan betul-betul beramal, puan tak akan down macam ni. Puan tak akan hilang arah macam ni. Puan mesti diberi pertolongan dengan Allah. Sebab ini janji Rasulullah. Rasul kata siapa kalau kamu baca doa ini, kamu akan hilang duka cita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya bukan tak ada benda yang sedih. Sebelum saya live, kenapa mata saya bengkak, saya menangis tadi. Ada ujian yang sangat berat menimpa. Bukan saya saja menangis, orang keliling saya pun menangis melihat beratnya ujian tersebut. Semalam pun, bukan tak ada perkara yang kadang-kadang sebelum live tu saya dalam keadaan yang down, sedih, ujian datang, berbagai ni. Tetapi saya perhatikan, Allah menguatkan hati saya. Seolahnya ada kekuatan yang luar biasa. Bukan saya kuat, Allah yang menguatkan. Dan saya cerita secara ringkas, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, saya buat solat taubat sungguh-sungguh, suami isteri bangun tengah malam, mohon ampun dengan Allah terhadap hutang. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, tak sampai tengah tahun, hutang semua tu boleh dibayar.
Kalau nak cerita panjang lagi, macam mana boleh settle ratus-ratus ribu hutang dan ada pula simpanan ratus ribu dalam tempoh yang sekejap. Tak terfikir oleh saya bagaimana Allah beri saya bentuk rezeki yang macam tu. Bukan daripada ceramah, bukan daripada macam galeri sekarang apa semua. Daripada jalan yang tak disangka-sangka, tetapi jalan itu jalan paksa Allah buat kepada saya. Allah paksa saya buat sesuatu melalui orang-orang yang memaksa saya. Akhirnya saya setuju, subhanallah, dan saya tak sangka daripada hasil tersebut, saya boleh tutup hutang dan sebagainya. Ketika tu saya kata memang benar. Rugi sangat manusia tidak yakin dengan Allah dan manusia tidak meminta dengan Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, doa yang saya kongsikan tadi adalah doa yang dikongsikan oleh Rasulullah. Saya penyampai saja. Tetapi tidak ada janji yang lebih benar melainkan janji siapa? Dua je. Yang paling benar janji. Pertama janji Allah. Yang kedua janji Rasulullah SAW. Yang mana Nabi kata akan hilang duka cita dan Allah akan membayar hutangmu. Doa apa? Doa yang kita baca tadi. Ada 8 perkara yang kita minta dalam doa tersebut. Yang pertama daripada sedih dan duka cita. Yang kedua daripada malas dan juga lemah. Yang ketiga dan keempat. Yang kelima keenam daripada pengecut dan juga kedekut. Kemudian yang ketujuh dan ke-8 daripada dizalimi manusia, kekerasan manusia dan juga bebanan hutang. Subhanallah. Mudah-mudahan tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab saya tengok moderator dah muncul. Bukan saja bulan Ramadan, mana-mana bulan pun sebenarnya kita boleh kekal positif sekiranya kita selalu ada talian hayat untuk kita berhubung. Kalau talian hayat kita mak, telefon dah. Assalamualaikum mak, orang ada masalah mak. Ada juga ketika kita telefon tak dapat mak, kenapa tak angkat? Punya mak tak ada line, talian hayat kita tak boleh guna. Tetapi talian hayat dengan mak kena ada kredit, kena ada telefon, lepas tu kena ni. Tapi talian hayat kita dengan Allah tidak pernah terputus. Boleh minta bila-bila masa, anytime, tak ada wuduk ke, tengah baring ke. Iaitu doa tak syarat untuk tertentu. Saya boleh ke saya minta macam ni, saya banyak dosa. Allah tak pernah letak syarat untuk meminta. Kamu kena jadi orang soleh dulu baru layak minta. Kamu kena meminta dengan Allah tanpa syarat. Sebab Allah Maha yang mujib, yang Maha memakbulkan. Allah ya Qari, Allah yang Maha dekat. Allah yang Sami' Maha mendengar. Allah yang Wahab yang Maha menerima permintaan hamba-Nya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Mungkin ni mukadimah ke ya. Dan tak tahulah menjawab tak. Sebab saya nampak moderator nak kembali semula. Jangan pergi lagi, program kita belum habis. Subhanallah. Ke dah habis? Oh, patutlah moderator muncul. Sebenarnya nak habis dah 11.30. Okey, saya habiskan ya sampai 11.30. Moderator pun senyum je, Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, siapa yang nak permintaan dia makbul, siapa yang nak hidupnya berjaya, siapa yang nak bebas hutang, siapa yang nak dapat suami yang saleh, siapa nak dapat isteri salehah, siapa yang nak dapat anak, dah kahwin 10 tahun, 12 tahun dan sebagainya, siapa nak rezeki melimpah ruah dan sebagainya, tuan-puan dimati Allah sekalian, inilah waktunya. Bila? Bulan Ramadan. Siapa nak berubah jadi baik, siapa nak berubah jadi tenang, ini bulan Ramadan. Yang mana bulan yang mana Allah makbulkan doa berganda-ganda. Tapi tapisannya apa? Yakin, tinggalkan larangan Allah, taat perintah Allah. Jangan tanya, Ustazah kenapa saya tengok orang tu tak tutup aurat tapi apa dia minta dengan Allah, Allah bagi. Itu firman Allah di dalam Al-Quran, tuan-puan dimati Allah sekalian. Apa dia Allah berfirman? Mafhum daripada firman Allah. Mereka yang diberikan nikmat-nikmat dunia, kan, itu adalah istidraj. Dan setelah mereka mati, mereka akan dicampakkan di azab dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kalau kita nak tahu, Allah berikan kita nikmat kerana dengan kasih sayang Allah, ataupun nikmat itu adalah satu musibah ataupun istidraj. Istidraj ni Allah bagi nikmat. Sama macam orang kafir lah. Dia tak sembah Allah, dia sembah tokoh, dia sembah berhala, tapi dia berusaha dan dia minta pula dengan Tuhan dia. Minta dengan berhala, tapi dapat kaya raya, nombor kaya terkaya di dunia dan sebagainya. Tapi itu bentuk istidraj. Bukan Allah memberi dengan kasih sayang, Allah memberi dengan kebencian, dengan kemurkaan. Jadi kalau kita nak cek, kita ini Allah beri nikmat dengan anugerah, kan? Ataupun sebagai satu musibah. Kayu ukurnya, dengan keadaan nikmat-nikmat Allah bagi sekarang, kita jaga solat, jaga aurat kita, perintah Allah. Jadi nikmat-nikmat yang Allah bagi sekarang ni adalah insya-Allah Allah beri dengan kasih sayang. Subhanallah.
Jadi inilah bulannya Ramadan, tuan-puan sekalian, kesimpulan. Kan Ramadan adalah bulan yang mana Allah makbulkan doa berganda-ganda. Minta sungguh-sungguh. Nak baca doa yang tadi tu bila? Boleh baca setiap kali sujud dalam salat. Saya suka baca doa ni dalam sujud. Banyak kali saya akan ulang. Banyak kali saya ulang. Ustazah, setiap kali sujud? Ya. Dan solat zuhur ada 8? Ya, solat zuhur ada 8 sujud. Betul tak? Kan ada yang kurang? Kan ada yang lebih? Ada 8. Sebab ada 4 rakaat 2 kali sujud. Sekali sujud tu kadang-kadang tu saya minta. Kalau saya tahu saya tengah sedih, lelaki tengah sedih, saya baca. Boleh ke baca Ustazah ketika sujud? Jawapannya boleh. Dalam hati ke boleh lafaz? Boleh lafaz. Saya jawab clear ya, boleh lafaz. Itu doa daripada hadis Nabi. Doa daripada Al-Quran, hadis Nabi boleh lafaz. Kalau doa bahasa Melayu, ya Allah janganlah bagi aku malas, tu tak boleh, batal solat. Tapi boleh dalam hati boleh. Tak erti nak doa, tak hafal lagi doa ni. Masa sujud, lintas hati bebas hutang, boleh. Kenapa waktu sujud? Subhanallah, Nabi SAW bersabda, Masya Allah, tidak ada waktu yang lebih dekat, hadis kudusi, antara aku dengan hamba-Ku melainkan ketika waktu sujud. Waktu sujud. Maksudnya tadi Allah dah berfirman, sesungguhnya siapa yang bertanya tentangku, katakanlah aku sangat dekat. Dan Allah lebih dekat lagi ketika kita sujud, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi antara doa kegemaran saya ketika sujud ialah doa ni. Minta Allahumma ini, sebut keluar bila dengar telinga. Dan makbul ketika sujud ni bukan sujud akhir saja. Kenapa kita beramal sujud akhir saja? Kalau solat jemaah. Kalau solat jemaah kita nak sekali sujud lama, nanti terputus pula dengan imam. Jadi kita ambil yang last. Tapi kalau kita solat sendiri ataupun kita dah pakat dengan suami, bang masa sujud lama sikit tau sebab saya nak doa. Masya Allah. Jadi minta doa ni masa sujud boleh baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau Allah makbulkan doa ni, kita memang orang yang paling berjaya. Kita orang paling kuat. Allah makbulkan permintaan kita. Kita memang ada benda yang sedih tapi cepat pulih. Memang kita kadang dizalimi manusia, sampai peringkat manusia, kalau ada manusia nak zalim, nak khianat kita, Allah campak perasaan takut nak khianat kita. Selama ni kenapa kita asyik kena bully, orang suka ambil kesempatan, kan, subhanallah. Tapi bila kita minta supaya kita ni tak dizalimi manusia, Allah beri rasa gerun kepada musuh. Allah beri rasa takut untuk orang khianat kita. Allah lindungi kita. Kalau betul Allah makbulkan kita jadi orang rajin takkan apa-apa. Orang rajin mesti sentiasa Allah berikan rezeki melimpah ruah. Subhanallah, kita akan jadi orang yang tak lemah semangat. Kita tak jadi orang penakut, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tolong ajar doa ni kepada anak-anak. Tolong ajar pada diri kita. Baca sekali sujud. Kadang-kadang saya pun baca akhir. Dan doa yang saya sangat suka. Bila sujud juga saya membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Suasana hadis. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhanallah. Ini penutup dah ni. Saya nak sebut ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar boleh dibaca ketika sujud antara waktu makbul. Kalau siapa terlupa, dah baca tahiyat baru ingat, ya Allah aku tak doa, ruginya aku tak doa. Carikan dalil baca doa sebelum baca doa sebelum salat. Antara waktu makbul doa, tuan-puan dimati Allah sekalian, ni pagi ni kalau tak dapat apa-apa ilmu yang lain, tolong pegang dua doa ni. Siapa nak ubah diri dia lebih berjaya, nak jadi kaya, bahagia, berjaya dunia dan akhirat. Siapa yang nak ubah dirinya, dapat suami, dapat apa hajat, pegang dua doa ni pun tuan-puan dia sekalian, baca sungguh-sungguh dengan beriman dengan Allah, dengan yakin, insya-Allah. Banyak keajaiban berlaku dalam hidup. Saya takkan bagi penekanan begini kalau doa ini bukan daripada hadis Nabi. Kedua, kalau saya sendiri tak merasai keajaiban daripada dua doa ni. Masya Allah. Masa sujud juga, inilah doa yang biasa saya tak tinggalkan, iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan sekiranya, subhanallah, tak usah sangat, mana Rabbana atina fid dunya hasanah? Subhanallah. Kan saya sebut itu dulu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekarang IG 1100 lebih tau. Ni, sini. Lepas tu, berapa orang dekat ni? 28. Dek, ada tak sesenak Rabbana atina tu?
Subhanallah, alhamdulillah. Saya sebenarnya nak bacakan, saya ingat mafhum hadis tu. Nabi SAW pernah pergi ziarah. Saya nak, dah berapa orang dah dengar, sebenarnya saya dah ulang berapa kali. Tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah. Nabi SAW ketika itu tengok ada seorang lelaki yang kurus kering. Sampai Nabi kata kurus kering dia tu, kan umpama seperti burung yang kurus kering, yang tak makan. Masya Allah. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, adakah kamu tidak meminta apa-apa dengan Allah? Ini ceritanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ni hadis ni, saya baca ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menjenguk seseorang sahabat yang kurus bagaikan anak burung kerana sakit. Dia kurus kering macam anak burung kerana sakit. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu berdoa ataupun meminta sesuatu kepada Allah? Nabi tanya, kamu ada tak berdoa, ada tak minta sesuatu dengan Allah? Lalu ia berkata, ya, aku berdoa meminta dengan Allah. Iaitu, apa doa dia? Ya Allah, seksa yang kelak engkau berikan kepadaku di akhirat. Di akhirat, segerakanlah untukku di dunia. Subhanallah, dia minta dengan Allah supaya disegerakan azab di dunia. Dia minta dengan Allah supaya disegerakan azab. Apa-apa azab di akhirat, tolong segerakan di dunia. Ini perkara penting tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sahabat ni minta apa-apa azab di akhirat tolong segerakan di dunia, tak nak ditanggung di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, kamu tidak akan mampu. Nabi kata kamu tidak akan mampu untuk menanggung beban daripada dosa kamu untuk dibalas di dunia. Kamu tidak akan mampu. Kemudian Nabi berkata, mengapa kamu tidak mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Nabi menyambung lagi, maka orang itu pun berdoa dengannya. Allah pun menyembuhkan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya ini adalah hadis yang sahih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu untuk menjadi kekal positif. Di bulan Ramadan, di bulan mana-mana, cubalah beramal sungguh-sungguh konsisten dengan dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah ni. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah ini doa daripada firman Allah, daripada Al-Quran. Doa daripada seorang Nabi. Minta dengan Allah. Ya Allah, sebab Nabi tegur. Sebab dia minta apa? Sahabat Nabi tu minta supaya segala hukuman yang engkau nak kenakan aku di akhirat, biarlah hukum aku di dunia, jangan hukum di akhirat. Akhirnya Nabi kata, kamu tidak akan mampu. Kenapa kamu tak minta untuk hidup baik di dunia, hidup baik di akhirat? Kita sebenarnya kalau ditanya mana pilihan kita? Hidup baik di dunia ke hidup baik di akhirat? Mana satu pilihan kita? Kita sudah tentu jawab, Ustazah, nak dua-dua baik. Nak dunia pun baik, hidup bahagia, tenang, selesa. Akhirat pun nak baik. Kita memang nak dua-dua baik. Dan memang Allah bagi kita minta dua-dua baik. Bukan kena buat pilihan. Bukan buat pilihan dunia ke akhirat. Ni saya pilih akhirat. Tetapi kita diberi ajar oleh Allah melalui firman-Nya. Bila meminta dengan Allah, minta kebaikan dua-dua. Rabbana, wahai Tuhanku, atina, kurniakanlah kepada kami. Fi dunya hasanah. Di dunia ini kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kelak kehidupan yang baik. Maksudnya di syurga. Wa qina azabannar. Ya Allah, jauhlah kami daripada api neraka. Dan di bulan Ramadan ada waktu mustajab doa. Bila? Sebelum buka puasa. Itu hadis yang sahih. Doa sebelum waktu nak berbuka puasa. Waktu apa? Masa tu orang tengah sibuk dengan hidangan. Orang sedang tengok makanan. Tetapi ada kelompok manusia, walaupun dia sedang lapar, ada makanan enak di hadapan, dia masih mampu menadah tangan meminta dengan Allah. Lebih kurang dalam 10 minit waktu berbuka, 15 minit waktu berbuka, subhanallah. Lalu dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik. Kehidupan di akhirat juga baik, ya Allah. Jauhlah daripada api neraka. Tidak ada sebab baik doa, melainkan doa yang diajarkan oleh Allah sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa daripada firman Allah. Doa Allah na'udzubika minal hammi wal hazan na'udzubika min ajzil kasal, tadi itu doa daripada hadis Nabi. Dua doa daripada firman Allah, daripada hadis Nabi, doa yang terbaik. Tapi Ustazah, saya tak hafal, saya tak mampu nak hafal. Tak apa, boleh doa dalam bahasa Melayu. Tapi biarlah sama. Maksud terjemahan. Itu lebih baik daripada kita reka ayat sendiri. Ustazah tak erti juga, tak ingat juga kalau yang tu. Saya buat ayat sendiri, boleh, tak ada masalah. Yang penting masa berdoa yakin, kemudian bersangka baik dengan Allah, kemudian tenang. Maksudnya tenang ni tak ragu-ragu.
Bukannya, ya ke Allah makbulkan, sure ke, okey ke? Tak, tenang, tak ragu-ragu. Subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada semua. Dah terlebih masa. Moderator pun senyum-senyum di balik tabir, tapi saya nampak muka dia. Masya Allah. Terima kasih kepada KPJ, terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan beroleh manfaat. Mudah-mudahan kehidupan kita berubah. Sebab apa? Hadis Nabi. Sesungguhnya takdir Allah boleh berubah kerana doa. Takdir Allah boleh berubah kerana doa. Nak kata kuatnya doa. Nabi sebut doa silahul mu'minin, doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Nabi sebut lagi doa mukhul ibadah, doa itu adalah kepala ibadah. Penting sangat peranan doa, orang yang kuat berdoa. Maksudnya hubungannya sangat kuat dengan Allah. Sebab sikit-sikit dia minta dengan Allah. Sikit-sikit mengadu dengan Allah. Manusia kalau mengadu sama manusia, manusia boring, manusia lain. Tapi Allah, lagi banyak kita minta. Lagi banyak kita mengadu. Lagi banyak kita mengeluh kepada Allah. Maksudnya kita mengeluh, ya Allah aku penat, ya Allah aku penat. Bagilah aku kuat, ya Allah bagilah aku pertolonganmu. Lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Allah lagi suka, lagi sayang pada kita. Allah lagi banyak beri. Subhanallah, sekian. Salam Ramadan yang ke-9, tuan-puan di mata Allah sekalian. Okey, subhanallah, tuan-puan di mata Allah sekalian. Saya ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk mendapatkan buku Fit Soal Jawab Ramadan. Sekarang kita bagi less 10%, tuan-puan di mata Allah sekalian, 10% dan juga free postage. Itu baru saya terfikir tu. Dalam 10% dan dapat pula postage percuma. Dalam ni yang saya cakap-cakap banyak tadi ada dalam ni. Pasal Ramadan, pasal kemuliaan Ramadan, doa yang makbul pada bulan Ramadan. Ini adalah buku saya yang kita publish sendiri, tulis sendiri, publish sendiri. Satu soal jawab fiqh Ramadan. Bab fiqh, soalan-soalan yang kita selalu tertanya bab Ramadan dan sebagainya ada di dalam buku ni. Jadi subhanallah harganya dengan full color, tebal hampir 400 muka surat, dijawab dengan teliti setiap soalan dengan dalil dan sebagainya. Harganya RM38. Subhanallah, tolak 10%. 38. Kalau orang tengok ustazah dengan full color tebal ni memang kebanyakan kata tak berbaloi, dan tapi ilmu yang terkandung dalam tu jauh lebih berbaloi. Dan kita bagi free postage. Kalau post ni sekarang RM8, itu pun kita bagi free. Jadi perkhidmatan RM14. Siapa yang nak, yang IG boleh DM, yang ni saya nak, sebenarnya banyak tanda nak baca tapi tak sempat baca. Dan jadi kupas perkara lain. Bila kita kupas berkenaan dengan kekallah positif dengan Allah, dengan doa. Alhamdulillah, sekian. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian yang padat dan banyak manfaat ilmu-ilmu yang telah Ustazah kongsikan. Saya nak ambil sedikitlah masa dalam 2 minit untuk saya simpulkan beberapa perkara yang Ustazah fokuskan tadi. Ada tips positif yang 3 tips positif yang Ustazah kongsikan. Yang pertama sekali tentang doa. Yang doa yang mana ada 2 doa yang Ustazah share dengan kita. Dan doa-doa tersebut adalah doa yang sangat baik dan sangat makbul lah kalau kita selalu amalkan. Satu daripada firman Allah dan satu lagi daripada hadis Nabi. Betul ya Ustazah? Okay, so kita boleh cari lepas ni, mungkin dah ramai yang tahu, tapi kita perlu kuatkan lagi amalan dan rutin kita untuk selalu amalkan doa tersebut. Yang kedua, tips positif yang kedua adalah refleksi kepada diri sendiri. Kita reflect diri kita, apa larangan-larangan Allah yang kita buat, apa perkara-perkara mungkar yang kita buat. So kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Kita muhasabah diri kita, apa kekurangan diri kita yang boleh kita tingkatkan. Yang ketiga, untuk kekal dalam circle yang baik, circle yang positif, kita perlu yakin sebetul-betulnya, sesungguh-sungguhnya dengan Allah. Kerana tidak ada daya upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Dan Allah kata kun fayakun, dia tetap akan jadi. So 3 perkara tu kita boleh amalkan dengan doa, selalu bermuhasabah dan yakin dengan Allah. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Selamatlah dalam 12 bulan ni. Terutamanya bulan Ramadan.
Ni lah. Okay, so Hmm. itu adalah rumusan lah yang saya boleh buat dan saya dapat hari ni. Saya kira banyak lagi yang saya dapat, tapi itu sedikit yang saya boleh kongsikan buat semua. Terima kasih kepada semua yang bersama, mendengar, menonton. Semualah para pelajar, staf KPJ, semua follower Ustazah, semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah boleh share ramai-ramai live ini. Semoga semua yang kita kongsikan hari ini bermanfaat dan ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah. Jadi Subhanallah. Puan, minta maaf mencela sebab ramai sangat tanya pasal buku. Sebenarnya boleh beli dekat Shopee. Shopee Gallery UAH Signature. Cari UAH Signature. UAH Signature, SIGNATURE, UAH Signature, nanti akan ada buku ni dan banyak lagi buku Ustazah Azmah. Boleh pergi ke Shopee. Kalau Seremban datang galeri. Okey, dan saya bimbang yang IG, banyak IG komen. Kita print screen dan tolong DM. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah.